Dan kita alhamdulillah dalam keadaan malas kita hari ini tuan-tuan, Allah tak letak lagi satu bencana besar atas kita. Apa dia bencana besar yang mungkin boleh berlaku dalam keadaan kita malas ni? Tapi bila orang baca Quran hari ini, kita masih tak apa-apa. Bila dengar bacaan Al-Quran, kita masih tekstual dia. Contoh, Allah berbicara mengenai bukit, Allah berbicara mengenai matahari. Sampai bila kita nak kenal gunung, bukit dan matahari selama mana kita masih lagi bersila depan Quran? Ketemu atau jumpa atau tidak matahari yang Allah cerita dalam Quran, selagi mana duk bersila depan Quran. Kita duk bersila depan Quran baca hari, nak kenal bukit, nak kenal bintang, nak kenal gunung, nak kenal apa, tapi duk bersila lagi depan Quran. Kenal ke tak bukit gunung? Tak akan kenal tuan-tuan. Konteks dia tutup Quran, bangun daripada bersila, keluar rumah, cari apa yang Allah sebut dalam Quran tadi. Allah sebut tadi apa? Matahari. Kena keluar rumah. Oh, ni matahari yang Quran sebut. Baru kita bertemu apa yang Allah sebut. Selagi duduk depan Quran, matahari ya. Apa benda matahari ni? Selesai ke tak masalah? Tak selesai. Gunung. Gunung ni lagu mana? Tak akan selesai. Maksudnya kita kena kontekstual dia, cari di luar. Oh, ni yang Allah cerita, ni yang Allah sebut, ni yang Allah rakam dalam Quran. Kita kena cari, kita kena explore. Sebab itulah ayat pertama turun pada Nabi apa dia? Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Suruh baca saja ke? Iqra luas. Bacalah, selidiklah, kajilah, analisislah, observationlah. Apa saja. Maksudnya di sini Allah tekankan kepentingan ilmu. Kita kena jadi manusia yang berilmu, manusia yang bermaklumat, manusia yang ada pengetahuan. Allah tak mau manusia jadi jahil, Allah tak mau manusia jadi bodoh. Lebih-lebih lagi ilmu dan maklumat yang ada kaitan dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. Jadi bila kita manusia, kita kena kenal who is the truly creator. Siapa pencipta sebenar? Allah Subhanahu wa ta'ala nak perkenalkan dia pada kita. Secara hukum atas manusia adalah 5 benda tu kan. Wajib, sunat, harus, makruh. Tu atas manusia. Atas Tuhan berlaku tak hukum 5 ni? Tak berlaku, tapi sebab nak bagi orang mudah faham, kita guna ayat. Contoh selalu orang tua atau tok guru, apa hukum Allah buat kita? Sebenarnya tak ada hukum, tapi nak bagi faham. Apa hukum Allah buat kita? Wajib ke Allah buat kita? Wajib ke Allah buat kita? Kalau tak buat, tak boleh. Tak ada masalah pun kalau dia tak mau buat. Dia nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Tetapi kenapa Allah perlu buat kita? Allah perlu buat makhluk kerana nak membuktikan ketuhanan dia. Kepada siapa dia nak membuktikan dia ni kreator, dia ni Tuhan, dia ni pencipta, makhluk tak buat. Dia nak tunjuk kat siapa? Saya bagi mudah macam ni lah. Saya masuk dalam surau, duduk sini, pasang mic apa semua. Orang tak ada pun, saya seorang-seorang je. Assalamualaikum, hadirin hadirat semua. Kalau orang lalu tengok saya duduk lagu ni, orang kata apa dia? Orang kata syok sendiri, gila kok dia tu. Saya nak perkenalkan, saya pengurusi baru surau ni. Tak ada ni cerita saja. Kalau kita nak perkenalkan kita pengurusi baru, perlu ada duduk depan tu siapa? Orang-orang taman ni, Korea ni nak membuktikan kita pengurusi baru. Tapi tiba-tiba tak ada orang. Jadi siapa yang nak percaya? Siapa yang nak dengar? Allah contoh, jangan jadi silap faham pula. Kata akulah Tuhan kamu. Makhluk tak buat. Dia nak claim kat siapa?
Nak dakwa dia ni Tuhan, akulah Tuhan. Makhluk tak buat satu pun. Akulah pengurusi majlis, orang tak ada. Nak cakap kat siapa sebenarnya? Orang tak panggil, orang tak duduk depan kita. Bila orang duduk senang, sayalah pengurusi baru. Penerimaan tu. Buat dah makhluk ni makhluk yang perlu, akulah Tuhan kamu. Jadilah. Sebab dah ada makhluk yang dicipta. Nak habaq kat kamu semua, kamu ni makhluk, siapa dia khalik? Aku Tuhan kamu, aku yang buat kamu. Okey. Ni tak ada buat makhluk, tapi nak claim. Nothing lah. Walaupun dia tu tak buat, dia tetap tu Tuhan, dia tak buat pun. Tapi nak membuktikan ketuhanan dia, dia buat makhluk. Jadi sebagai manusia yang diberi akal dan fikiran, nak membuktikan, meneguhkan dia tu Tuhan, dalam Quran segala mu'nika. Dia buat hujan, dia buat awan, dia buat bintang, dia buat apa. Nak suruh manusia tu berfikir benda tu bukan jadi saja-saja, bukan jadi semula jadi. Seperti mana kamu, alam-alam tu juga ada pencipta dia. Nak suruh manusia balik kepada siapa? Bismi Rabbik. Sebab tu dalam Quran, dengan nama Allah, kalimah yang dimulakan dengan ni, ia jadi tergantung. Saya pergi ke sekolah dengan basikal. Tiba-tiba ayat tu dengan basikal. Pening ke tak pening? Saya pergi ke sekolah dengan basikal, orang boleh faham. Buang kat depan tu dengan basikal. Allah, apa benda ni dengan basikal? Dengan nama Allah. Maksudnya di depan tu Allah gantung. Gantung apa? Kalau Allah nak tulis semua keperluan bagi manusia, Quran hak tebal ni jadi tebal ni. Kalau nak tulis semua. Jadi dia gantung di situ, bermaksud nak buat apa pun bismillah. Aku makan dengan nama Allah. Aku minum dengan nama Allah. Aku bekerja dengan nama Allah. Aku start kereta dengan nama Allah. Aku menulis dengan nama Allah. Aku beribadat dengan nama Allah. Aku berlari dengan nama Allah. Aku tukar baju dengan nama Allah. Kalau nak tulis semua hak manusia sebut depan tadi, agak-agak tebal mana? Makan, minum, berok, apa semua sekali tadi, agak-agak tebal mana? Jadi gantung di situ. Yang penting buat saja tu, ingat dia. Aku ni dengan nama Allah. Aku ni dengan nama Allah. Aku ni dengan nama Allah. Supaya manusia tak lari, sentiasa dekat, sentiasa ingat dia tu ada Tuhan, dia ada pencipta. Yang jadi masalah, bila wujudnya ideologi dan kefahaman yang nak jauh dan pisahkan kita dengan pencipta. Itu masalahnya. Maka datanglah ideologi-ideologi yang berbau bumi ini terjadi dengan sendirinya, tak ada pencipta. Manusia berasal daripada apa? Darwin punya teori daripada beruk monyet. Dia nak mengaku-ngakulah, saya taubat lahun, saya tak mengaku keturunan saya monyet. Banyak jadi benda-benda macam ni. Wujud ke tak wujud? Wujud benda macam ni. Kenapa ada usaha-usaha nak memisahkan kita dengan pencipta, nak menjauhkan kita dengan Tuhan, nak menjauhkan kita dengan Allah. Nak cakap dunia ni tak ada kiamat, dunia ni akan berlangsung berbilion-bilion tahun lagi tanpa adanya kemusnahan. Dia boleh buat kenyataan-kenyataan lagu tu. Macamlah dia tu nak hidup 10 bilion, 20 bilion, esok lusa dah nak mati semuanya. Kenapa perlu ada benda ni? Nak larikan kita. Nak larikan kita, nak selewengkan akidah kita, nak selewengkan keimanan kita. Tapi dalam keadaan tu pun tuan-tuan, Allah sambung ayat seterusnya. Cuba tuan-tuan baca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dia menjadikan manusia daripada segumpal darah. Ramai daripada pengecam-pengecam dan pembenci-pembenci Islam dan Al-Quran anggap ayat ni remeh. Nak habaq manusia ni dijadikan daripada segumpal darah. Apa pointed pada ayat ni?
Kalau kita nak bicara saintifik, kita bukan orang sains, tapi tuan-tuan tahulah pembentukan zygote dalam rahim seorang ibu macam mana punya rumit. Kalau kita baca buku-buku besar seperti The Human Developing, dalam tu ada profesor-profesor besar, Dr. Keith Moore, sebut memang segumpal darah tu sebab waktu tu proses darah-darah mula terbentuk. Ni kita panggil apa dalam tu? Pembuluh darah tu. Pembuluh darah mulai terbentuk, dipam darah tadi masuk dalam tu sehingga dia jadi macam segumpal darah. Di sini kalau kita perhati betul-betul apa ulasan Dr. Kesmo tu, dia kata kalaulah manusia diberi peluang untuk melihat kembali saat dia diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu dia, memang amat-amat menakjubkan. Contoh kita ni sekarang dah lalui masa tu, fasa tu, dan kita sekarang dah macam ni. Kalaulah boleh Tuhan tu tunjukkan sekali lagi kat kita awal-awal kita dijadikan dalam rahim mak tu, dengan uniknya, dengan sukarnya, dengan payahnya sistem-sistem tu, maka kita tak dapat tidak terpaksa tunduk sujud kepada kebesaran penciptaan. Ayat ni sebenarnya bukan sekadar nak cerita manusia tu dari segumpal darah, tapi nak menundukkan ego manusia dia supaya jangan lawan Tuhan. Kalau kamu boleh tengok, kalau kamu boleh lihat bagaimana aku ciptakan kamu tu, tak ada tempat lain dah kamu nak pergi kecuali mengharapkan pada aku. Jadi inilah yang kita nak, baca Quran dengan akal, baca Quran dengan hati. Itu dapatan dia. Bukan sekadar dijadikan manusia dari segumpal darah berhenti. Apa pemaknaan segumpal darah? Allah nak tundukkan ego manusia. Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Kamu tu dijadikan, ada pencipta. Jadi bila kamu ada pencipta, jangan buat lolak-lolak. Jangan buat ikut suka kamu, ikut rasa kamu, ikut peraturan yang aku tetapkan pada kamu. Itu Quran.